Bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama untuk edisi 1320. Kerajaan Madani kumpul dana kerajaan dahulu buat apa? Gaji selidik Mega cacat dan pelik. Fitnah untuk tutup kesalahan sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada Belanjawan 2023, Kerajaan Madani menyediakan peruntukan sebanyak RM388.1 bilion berbanding RM372.3 bilion pada Oktober 2022. Dalam ucapannya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sejumlah RM289.1 bilion diperuntukkan untuk belanja mengurus dan RM99 bilion bagi belanja pembangunan termasuk RM2 bilion simpanan luar jangka. Inilah usaha Kerajaan Madani dalam membasmi kemiskinan tegar dan memulihkan ekonomi negara yang berhadapan dengan hutang sebanyak kira-kira RM1.2 trilion. Di sebalik cengkaman hutang itu, rakyat menerima khabar gembira apabila sebahagian daripada dana kedaulatan negara yang lesap di zaman Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri akan dikembalikan. Hari ini pihak Menteri Keuangan diperbadankan bersama Wan Malaysia Development Berhad 1MDB telah menandatangani perjanjian berhubung penyelesaian pertikaian di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London dan Mahkamah Tinggi London dengan International Petroleum Investment Company IPIC dan ABA Investment PJS ABA PJS. Dalam perjanjian ini, IPIC dan ABA PJS telah bersetuju untuk membayar $1.8 bilion Amerika kepada Menteri Keuangan diperbadankan dan 1MDB, kata Anwar. Menurut beliau, Malaysia dan Abu Dhabi akan terus bekerjasama untuk kemakmuran dan manfaat ekonomi kedua-dua negara pada masa depan. Difahamkan Abu Dhabi turut komited untuk membuat pelaburan tambahan sebanyak $1.5 bilion Amerika, kira-kira RM6.7 bilion di Malaysia. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz turut memanjangkan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di atas sumbangan besar baginda dalam merealisasikan tuntutan Malaysia terhadap IPIC dan ABA PJS. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mengetuai rundingan bagi pihak Malaysia. Hubungan rapat Yang di-Pertuan Agong dan Presiden UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan turut memainkan peranan besar dalam memastikan kejayaan rundingan ini, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Untuk rekod, pada 24 Oktober 2018, Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seriga Abdullah mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah RM6.6 bilion berkaitan bayaran kepada IPIC. Mereka dituduh melakukan kesemua kesalahan itu di Kompleks Kementerian Keuangan Malaysia di Putrajaya antara 21 Disember 2016 dan 18 Disember 2017 mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, media melaporkan cubaan Najib dan Irwan untuk melepaskan diri daripada dakwaan gagal apabila pada 3 Mac 2022 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan mereka untuk dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 6 pertuduhan pecah amanah tersebut. Permohonan untuk dilepaskan tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah hanya boleh dibenarkan jika pendakwaan tidak berhasrat untuk meneruskan kes. Katanya dah menetapkan 1 hingga 4 April 2023, 8 hingga 11 April dan sepanjang Mei tahun depan sebagai tarikh perbicaraan baharu kes berkenaan. Setelah berita bahawa IPIC akan memulangkan kira-kira RM8 bilion kepada kerajaan Malaysia, lalu berteriaklah penyokong-penyokong Najib bahawa keputusan ini kononnya telah membersihkan nama bekas Perdana Menteri itu daripada sebarang kesalahan tersabit
dengan 1MDB. Kerajaan seharusnya sekarang melakukan perkara yang betul dengan menggugurkan semua sakit-baki kes 1MDB Najib kerana kini telah terbukti bahawa Najib sememangnya telah menyelesaikan masalah secara senyap-senyap untuk mendapatkan semula semua wang 1MDB yang hilang sambil mengekalkan hubungan diplomatik yang baik dengan Abu Dhabi, kata pengendali laman Facebook Najib. Tiba-tiba Najib pula yang kononnya telah berusaha untuk mendapatkan semula dana 1MDB itu daripada IPIC. Kalau betul, kenapa baru sekarang dana itu dikembalikan setelah Najib berada di dalam penjara? Takkan banduan boleh mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar? Apapun oleh kerana kes Najib dan Irwan ini masih dalam perbicaraan, maka kita biarkan di situ untuk mahkamah membuat keputusan. Ibarat terlepas dari mulut buaya masuk mulut harimau. Itulah yang berlaku kepada Malaysia setelah Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 untuk memulihkan negara daripada kerosakan yang berlaku akibat skandal MDB dan Malaysia digelar kerajaan kleptokrat. Muncul gerombolan baharu yang kini disiasat membabitkan penyelewengan 92.5 bilion ringgit. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dana tersebut merupakan pakej rangsangan ekonomi ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Jom channel doakan SPRM berjaya merungkai misteri penggunaan dana tersebut selain isu penyelewengan projek Dana Wibawa yang dilaksanakan ketika darurat pandemik COVID-19 yang berjumlah 7 bilion ringgit yang kini di peringkat pendakwaan. Kerajaan sedang berusaha mendapatkan dana selain menjimatkan wang. Peranan ini gagal dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sama ada menerusi Dana Wibawa maupun projek tempatan banjir bernilai 15 bilion ringgit. Dalam pada itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menyifatkan Belanjawan 2023 sebagai belanjawan yang mujarab bagi keadaan ekonomi semasa. Suatu yang amat menggembirakan apabila kebajikan golongan M40 turut diberikan perhatian khusus. Kadar cukai pendapatan M40 dikurangkan 2% dan meliputi lebih banyak individu. Selain itu, kadar cukai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS turut diturunkan kepada 15% untuk RM150,000 yang pertama. Di samping itu, sebanyak 40 bilion ringgit kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan disediakan untuk PMKS, manakala GLC akan memperuntukkan 1.5 bilion ringgit untuk melabur dalam syarikat pemula atau startup berpotensi tinggi. Selain itu, bantuan khas Aidilfitri sebanyak RM700 kepada penjawat awam menunjukkan penghargaan kerajaan pimpinan PM10 kepada tulang belakang kerajaan ini. Demikian sebahagian daripada ulasan positif beliau berhubung Belanjawan 2023 yang dibentangkan Jumaat lalu. Tiba-tiba ada pemimpin Perikatan Nasional yang berteriak kononnya belanjawan ini berunsurkan pemikiran komunis. Beberapa kali dalam ucapannya digunakan ayat-ayat yang menggambarkan seolah-olah Yang Amat Berhormat Tambun memulakan apa yang dipanggil kelas warfare atau pertembungan kelas dalam negara kita. Ini adalah taktik populis yang berasal daripada pemikiran tokoh aliran kiri terutama Karl Marx dan Friedrich Engels. Saya mengesan bau-bau pemikiran aliran kiri tersebut dalam ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, kata Ahli Parlimen Bersatu Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan. Begitu gigihnya usaha Anwar mengumpul dan menjimatkan dana negara sehingga beliau sendiri tidak mengambil gaji dan allowance sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Tiba-tiba dituduh pula komunis. Kegilaan apakah ini? Rupa-rupanya bukan Jom Channel sahaja yang menyifatkan tinjauan yang dibuat oleh O2 Malaysia mengandungi persoalan unsur-unsur validiti atau keesahan dan reliability, kepercayaan. Kemarin Jom Channel mempersoalkan beberapa kuesioner atau soalan dalam kertas tinjauan itu yang kabur, mengelirukan dan tidak adil kepada subjek yang dikaji. Penyelidikan itu yang dijalankan dari 6 Februari sehingga 16 Februari 2023 yang bertajuk Tinjauan Rakyat Malaysia sempena 100 Hari Pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Pengarah Institut Kajian Politik Malaysia MAPAN, Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Masyita Muhammad Udin melahirkan keraguan terhadap dapatan tinjauan terbabit. Dalam rencana yang diterbitkan Malaysia kini, Masyita berkata metodologi kajian tidak betul. Keraguan ini timbul kerana dari sudut metodologi ada sesuatu yang tidak betul. Kaji selidik mega ini hanya membabitkan pembaca dan pelayar sinar harian Awani, The Star, Sinciu dan Malaysia Nanban sahaja. Seramai 35,077 respon yang diterima adalah tidak representatif kepada pandangan seluruh rakyat Malaysia. Sebaliknya, ia hanyalah cerminan kepada pendapat pembaca
dan pelayar 5 media arus perdana ini sahaja. Seperti pandangan Jom Channel, beliau turut mempertikai tahap keabsahan tinjauan tersebut daripada sudut kaedah kajian termasuk persempelan. Kebiasaannya, kajian selidik saintifik yang mempunyai tahap keabsahan yang tinggi dibuat secara tatap muka atau melalui panggilan telefon ke atas responden yang dipilih secara persempelan rawak berstrata atau sekurang-kurangnya secara persempelan rawak mudah meliputi semua segmentasi jantina, kaum, umur, latar belakang ekonomi, tahap pendidikan, jumlah pendapatan dan lokaliti. Bagaimanapun ini tidak berlaku dalam kajian selidik mega ini kerana responden tidak dipilih secara rawak. Sebab itulah, sebagai contohnya, 81% respon kajian selidik mega ini ialah kaum lelaki. Sedangkan banci penduduk dan perumahan menunjukkan hanya 52.3% sahaja rakyat Malaysia ialah lelaki, ujarnya. Beliau juga mempersoalkan kaedah yang digunakan untuk mendapat maklum balas daripada responden. Timbul juga isu bila 5 media arus perdana ini memaparkan soalan-soalan secara terbuka kepada pembaca dan pelayar agensi mereka kerana pihak partisan tertentu yang mengetahui mengenai kajian selidik mega ini boleh saja masuk ke dalamnya beramai-ramai untuk memastikan dapatan-dapatan yang memihak kepada mereka bidasnya. Selain itu, Masyitah membangkitkan mengenai banyak perkara membanggakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan, khususnya yang melibatkan reformasi institusi dan tata kelola baik. Pengumuman hala tuju baharu Kerajaan Perpaduan iaitu Gagasan Malaysia Madani baru dibuat pada 19 Januari. Gagasan ini akan didukung oleh 4 dasar semasa, yakni Rancangan Malaysia ke-12, Bajet Tahunan Kerajaan, Pelan Baharu Anti Rasuah serta Matlamat Pembangunan Mampan. Bajet 2023 juga baru sahaja dibentangkan pada 24 Februari yang lalu. Pemberian sumbangan tunai rahmah, peruntukan gerang khas kepada Sabah dan Sarawak, pengekalan tarif elektrik dan kadar dasar semalaman OPR, pengukuhan nilai ringgit, pengenalan menu rahmah dan sebagainya adalah antara perkara-perkara bagus yang telah dilaksanakan. Katanya, beliau juga menyentuh mengenai pemukiman Menteri-Menteri Kerajaan Perpaduan yang mengandungi sesi taklimat khas mencakupi aspek-aspek penting ke arah pemantapan, penyampaian perkhidmatan dan pengukuhan tata kelola atau tabik urus jentera kerajaan juga baru dilangsungkan pada 15 Januari lalu. Manakala pemukiman timbalan-timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan pula baru saja dilangsungkan pada 25 Februari lalu. Beliau juga menyifatkan kerajaan hari ini lebih telus serta terbuka dan mengamal tabik urus baik. Pembatalan projek Tempatan Banjir bernilai 15 bilion ringgit dan Jana Wibawa bernilai 7 bilion ringgit yang dibuat secara rundingan terus sebelum ini bila ditender semula secara terus dijangka menghasilkan penjimatan sehingga 3 bilion ringgit, tegasnya. Beliau berpendapat selalunya semakan prestasi menteri dibuat berdasarkan 3 elemen utama, iaitu prestasi kementerian atau agensi, prestasi kepimpinan menteri dari segi kecekapan inisiatif mereka serta persepsi masyarakat terhadap menteri. Justru beliau menyimpulkan hasil kajian selidik tersebut bukan pandangan sebenar rakyat tetapi sekadar mencerminkan persepsi masyarakat terhadap menteri. Kajian selidik yang dibuat dengan menggunakan metodologi yang betul dan dalam tempoh masa yang betul akan lebih mencerminkan pandangan sebenar rakyat, kata Masyitah. Terima kasih Dr. Masyitah kerana tampil dengan teguran berhubung metodologi penyelidikan sebagai seorang ahli akademik. Seperti yang Jom Channel nyatakan kemarin adalah tidak adil untuk membuat penilaian sehingga 16 Februari 2023 sebelum perkara yang ingin dinilai, iaitu 100 hari pentadbiran Kerajaan Perpaduan berlaku. Dan wajarkah responden ditanya, adakah anda berpuas hati dengan usaha kerajaan menunaikan manifesto PR15 mereka? Sedangkan setiap parti dalam Kerajaan Perpaduan menawarkan manifesto yang berbeza. Kemungkinan besar manifesto parti politik di Sabah dan Sarawak tidak relevan kepada responden di Semenanjung Malaysia selain tidak diketahui sejauh mana pencapaiannya. Justru amatlah tidak adil meminta responden membuat penilaian secara keseluruhan terhadap manifesto parti-parti politik yang berbeza. 5 media berkenaan wajar menjelaskan sama ada tinjauan ini daripada sudut metodologi dan kuesioner demikian rupa disengajakan atau kerana kelemahan pihak penyelidik. Ini demi menjamin kredibiliti dan integriti pihak media sebagai penyampai maklumat yang benar kepada rakyat. Bukan hendak puji diri sendiri, Jom Channel juga memiliki ahli yang pakar dalam bidang kajian dasar dan kajian selidik selain mementingkan tahap kewartawanan yang beretika. Justru amat mengejutkan apabila melihat kajian selidik yang dikatakan sebagai tinjauan mega
dibuat seumpama sambil lewa. Dapatan yang sangat tidak munasabah itu menunjukkan seolah-olah rakyat tidak nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan sejak semua menteri mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Disember tahun lalu. Dalam situasi kerajaan yang masih berhadapan dengan daulah terpendam, apa-apa kerja jahat yang mirip atau menjurus ke arah tebuk atap tidak boleh dibiarkan menjadi nanah yang semakin membusuk, sama ada dalam bentuk ketirisan, rasuah, salah guna kuasa mahupun salah maklumat. Sewajarnya, teguran pakar dari UUM ini diambil perhatian oleh mana-mana pihak yang ingin membuat kajian pada masa hadapan. Jom channel menyebar maklumat yang tepat, telus, adil dan bebas. Barisan Nasional BN hari ini menghantar surat tuntutan kepada Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan Ahli Majlis tertingginya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali kerana menuduh pendakwaan ke atas pemimpin partinya didalangi oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, tuduhan tersebut sangat melampau. Tuduhan ini adalah satu fitnah yang melulu, besar dan disengajakan untuk menutup kerosakan yang kini berlaku dalam PN sendiri. Ianya turut disokong oleh Ketua Penerangan PN Datuk Seri Azmin Ali yang menyatakan pendakwaan rasuah ahli PN dan PPBM adalah tindakan yang telah dirancang. Katanya menerusi satu kenyataan. Beliau melihat ia disengajakan untuk menutup kesalahan mereka sendiri. Melalui isi tuduhan ini jelas kelihatan bahawa kedua-dua individu utama dalam parti PN ini mencipta pelbagai alasan untuk menyembunyikan masalah korup dan rasuah yang ada dalam gabungan itu. Tindakan menuding jari dilihat seperti langkah yang biasa mereka untuk menutup kelemahan dan menjadikan diri mereka sebagai mangsa pendakwaan politik, sedangkan rakyat kini melihat yang dituduh adalah dari kepimpinan parti mereka sendiri. Syamsul Anwar menegaskan kedua-dua penama tersebut hendaklah menarik balik kenyataan mereka, memohon maaf secara terbuka dan membayar pampasan di atas fitnah yang dianggap beliau melampau. Fitnah liar ini tidak boleh dibiarkan berlarutan untuk dijadikan bahan menipu dan meloloskan diri daripada dakwaan terhadap kesalahan serta jenayah yang telah dilakukan. Datuk Seri Ahmad Zahid tidak pernah sesekali menyalahgunakan jawatan dan kedudukan untuk mendakwa pemimpin-pemimpin daripada PN dan fokus timbalan Perdana Menteri adalah menguruskan hal ehwal negara, khususnya meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi hidup masyarakat desa, kata Ahli Parlimen Lenggong itu. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 20 Februari lalu dan didakwa atau pertuduhan meminta suapan wang daripada Liam Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Center Spine Road serti ke persimpangan lebuh raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang bernilai RM232 juta. Wan Saiful juga dituduh menerima suapan yang berjumlah RM6.9 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd untuk membantu syarikat tersebut mendapat surat setuju terima SST bagi projek yang sama. Sejurus selepas pendakwaan tersebut, Mahyadin melahirkan rasa kesal dan mendakwa kes mahkamah melibatkan pemimpin parti itu didalangi Zahid Hamidi. Hari ini Bersatu telah menjadi sasaran pendakwaan terpilih. Menerima sumbangan dana politik tiba-tiba telah menjadi satu kesalahan jenayah, ujarnya. Malah beliau berkata pendakwaan yang dibuat terhadap Bersatu itu adalah sesuatu yang sudah dirancang lebih awal. Kenyataan Mahyadin itu turut disokong Azmin kononnya untuk menutup kelemahan kerajaan perpaduan yang tidak mampu mentadbir negara. Selain Wan Saiful, seorang lagi yang didakwa ialah Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut yang juga pengarah syarikat Bayu Bumi Raya Sdn Bhd Adam Radlan Adam Muhammad. Mengikut pertuduhan, Adam Radlan menerima suapan RM2 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya daripada Liang Tan Chuan sebagai upah membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Ibu Pejabat Daerah Kelang Utara Selangor daripada kerajaan Malaysia bernilai RM141 juta. Tertuduh juga didakwa menerima suapan RM2.1 juta menerusi akaun sama daripada pengarah urusan MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd Mat Jusum Ahmad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan projek membina Jalan Sungai Adam ke Kampung Banat Perlis daripada kerajaan Malaysia bernilai RM47.8 juta.
Adam Radlan juga didakwa atas dua pertuduhan termasuk menerima rasuah berjumlah RM500,000 membabitkan projek sama. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan masing-masing mengikut Seksyen 16-A-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta sama. Siasatan SPRM adalah berhubung penyelewengan projek program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa atau lebih dikenali sebagai Jana Wibawa yang bernilai RM7 bilion yang kini dibatalkan oleh Kerajaan Madani yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Anwar mengemukakan surat tuntutan LOD kepada Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Salahuddin Hashim kerana memfitnah pengerusi Pakatan Harapan itu sebagai Perdana Menteri paling teruk di Malaysia yang pendendam serta zalim. Bila terkena batang hidung sendiri, maka jadi dituding kepada semua pihak sehingga bertuli terhadap kerja keras yang dibuat oleh Kerajaan Madani, lalu difitnah sebagai tidak ada apa yang dilakukan untuk membantu rakyat. Maaf, Jom Channel terpaksa ulang sekali lagi. Ketika Perikatan Nasional memegang Putrajaya, negara dikurung oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang. Kilang ditutup, perniagaan ditutup, banyak syarikat gulung tikar, rakyat hilang pekerjaan sampai kelaparan dan angkat bendera putih. Tidak kurang pula ramai yang putus asa dan mengambil keputusan membunuh diri. Akhirnya, Parlimen pun tutup. Ketika Parlimen ditutup, perbelanjaan kerajaan Perikatan Nasional tidak dapat dibahas. Dalam jawapan bertulis di Parlimen baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata beberapa senarai SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Wibawa membabitkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Beliau berkata sebanyak 56 projek mendapat surat terbabit dan keseluruhan projek itu bernilai RM6.3 bilion. SPRM sudah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender dengan terus, katanya, menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Untuk rekod, SPRM mengesahkan Mahyadin juga adalah di antara suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa. Jawablah di mahkamah, bukan merekayasa pelbagai fitnah untuk terus mengelirukan rakyat. Buat pemimpin Perikatan Nasional, hentikanlah memperbodoh rakyat kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.